Okey, tak apalah. Saya rasa kalau macam tu saya teruskan. Okey, memandangkan Puan Nurliza pun tak berada di sana, mungkin ada masalah connection mungkin. Okey, tapi saya teruskanlah untuk perincian modul. Okey, sesiapa tuan-tuan perempuan yang dah dapat link yang saya berikan tadi, okey, boleh rujuk link tersebut, kat situ ada modul lah. Okey, untuk slot perincian modul ini, okey, perincian modul ni hanya kita nak terangkan apa yang berada dalam modul lah. Okey, jadi tak perlulah saya membaca semua 49 slide, kerana 49 slide ni semua kita akan bagi kepada tuan-tuan perempuan. Cuma kita hanya perlu mengenali modul ini, apa yang terkandung dalam modul ini supaya senang kita nak rujuk. Okey, saya teruskan kepada slide ini. Okey, bagi sekolah rendah, okey, ini adalah tajuk-tajuknya. Okey, ini adalah tajuk-tajuk bagi sekolah rendah. Okey, ada macam saya katakan tadi, ada 30 tajuk. Okey, dan bagi sekolah menengah pula, kita ada 30 tajuk juga. So, ini tajuk-tajuknya. Okey. Okey, dan seterusnya, okey, ini adalah paparan di dalam modul tersebut. Okey, dalam modul tu, kita ada pra-co-curriculum, okey, kita ada co-curriculum dan kita ada pasca-co-curriculum. Okey, ini adalah tiga bahagian, tiga section yang ada dalam modul. Okey, dia memberi cadangan, modul ni memberi cadangan kepada cikgu bagaimana untuk laksanakan aktiviti pra-co-curriculum semasa co-curriculum dan juga pasca-co-curriculum. Okey, dan untuk pra-co-cu, untuk pra-co-cu dia nyatakan tajuk, apa sasaran dia dan apa objektif. Jadi di situ cikgu boleh tengoklah, okey, kena tak dengan objektif yang cikgu nak buat. Ada tak CP-CP dengan objektif aktiviti utama co-curriculum yang cikgu nak buat pada hari tersebut. Dan seterusnya di ruangan tengah itu iaitu co-curriculum, okey, yang di sini nyatakan apakah langkah operasi. Langkah operasi ni steps lah, apa dia punya langkah-langkah yang cikgu perlu nyatakan. Okey, dan catatan dan juga bahan yang cikgu boleh guna lah. Okey, bahan tu maksudnya cikgu punya ADM lah, alat bahan bantu, ADM bahan bantu apa yang cikgu perlu gunakan. Macam yang ni, sebab ada bahan perpustakaan, akhbar, bahan internet. Okey, itu di ruangan di tengah, ruangan co-curriculum dan pasca co-curriculum. Okey, pasca co-curriculum ni dia memberi cadangan untuk bagaimana cikgu nak melestarikan aktiviti tersebut dalam situasi yang formal dan tidak formal. Okey, contohnya saya beri semasa aktiviti co-curriculum, murid buat aktiviti bisik-bisik sayang. Itu adalah salah satu aktiviti di dalam yang terkandung dalam modul. Aktiviti bisik-bisik sayang ni macam kalau kita biasa panggil telefon bekarat. Okay, telefon bekarat ni, tetapi kalau dia tak, contohnya kalau kita buat telefon bekarat dengan murid kan, tak apa-apa ayat yang kita bagi. Contohnya sebab it's for fun lah, okay, tak ada masalah. Tetapi untuk PKBM ini, kita memastikan murid itu transfer information menggunakan ayat yang betul. Jadi, cikgu beri mereka ayat dan cikgu akan pastikan sampai ke hujung line tu murid akan outcome-nya adalah murid akan mengeluarkan ayat yang sama yang cikgu bagi, okey, dengan bertata susila. Okey, jadi bila cadangan aktiviti dalam pasca co-cu, okey, adalah aktiviti harian di mana bersama kawan-kawan dia murid akan bercakap dengan ayat yang betul. Di semasa beratur membeli makanan di kantin pun murid akan berbahasa dengan ayat yang bertata susila. Nak minta keluar pergi tandas pun murid akan bercakap dengan ayat yang bertata susila. Contohnya tak adalah dia cakapkan cikgu tandas, kita pula tandas. Kan? Okey, jadi di situ secara tidak langsung semasa co-curriculum ni kita membangkit usaha-usaha yang kita buat semasa PDPC untuk membantu murid ni untuk berbicara dengan lebih bertata susila. Okey, jadi ini adalah layout yang cikgu akan nampak di dalam modul PKBM, pra-co-cu, co-cu dan pasca co-curriculum. Okey, kita lihat lagi. Alright, okey, ni cikgu boleh baca di sini. Okey, saya teruskan. Okey, mungkin ada yang tak clear tentang ini pasca co-curriculum. Slide tak nampak. Okey, Puan Nadira. Selain tu ada yang tak nampak slide saya ke? Ke ada yang okey? Nampak tak slide? Okey, alright. Okey, mungkin ada masalah connection di mana-mana, tapi saya teruskan dulu. Okey, sekarang ni saya di slide pasca co-curriculum. Okey, di mana aktiviti harian. Okey, aktiviti harian, aktiviti mingguan, aktiviti bulanan, penyerapan ilmu dan pelaksanaan. Okey, cikgu jangan pening tengok benda ni. Semua benda ni dah termasuk di dalam slide ni. Di dalam
buku modul ini. Okey, di mana dalam modul ini pun telah diterangkan apa cadangan-cadangannya. Okey, dan cikgu laksanakan mengikut apa yang terkandung di dalam modul ini. Okey, tetapi sekali lagi saya nyatakan bahawa modul ini sebenarnya bukanlah satu kewajipan cikgu nak kena ikut urutan dan sebagainya. Ini adalah salah satu cadangan aktiviti. Okey, untuk memastikan PKBM itu berlaku di dalam kurikulum. Okey, kalau kita tengok tajuknya program interaktif kemahiran bahasa Melayu. Di situ kita fokus dua. Interaktif maksudnya murid berkomunikasi. Dia mesti melibatkan percakapan interaktif, komunikasi bersama ustaz murid dan juga rakan-rakan yang lain dan juga guru dengan murid. Itu interaktif. Dan yang kedua, program interaktif kemahiran bahasa Melayu. Kemahiran apa yang kita nyatakan di situ? Kemahiran lisan. Okey, kemahiran lisan. Okey, bila kita nyatakan kemahiran lisan, kita mesti murid itu mesti bercakap. Okey, jadi output di dalam aktiviti-aktiviti ini adalah murid tu perlu bercakap. Okey, jadi apa yang kita nanti nak satu cadangan bagaimana cikgu dapat laksanakan di dalam kurikulum. Bukannya kata kena ikut sampai habis 30 tajuk, tidak. Itu adalah satu cadangan. Dan sekiranya cikgu berasa apa yang terlalu dalam modul ni, cikgu ada cadangan yang lebih baik. Contohnya cikgu nak ada aktiviti dalam ni, cikgu nak ubah sesuai, nak buat something yang berbeza. Tak ada masalah, cikgu boleh teruskan. Okey, cikgu boleh teruskan aktiviti tersebut. Okey, dengan cadangan, dengan idea cikgu sendiri. Ini adalah modul ini adalah cadangan ya, cadangan. Okey. Okay. Ini cikgu boleh baca. Okey. Okey. Pembukaan kemahiran berdasarkan modul PKBM, kita sentuh sikitlah tentang kemahiran-kemahiran yang disentuh ya. Okey, ini sebab itulah di sekolah dari segi bidang kuasa PKBM ini, saya terangkan di sini ya. Dari segi PKBM ini yang jatuh kepada bidang kuasa guru penolong kurikulum kerana dilaksanakan pada waktu kurikulum. Walau bagaimanapun, okey, dari segi pemantauan, kita nyatakan di dalam baris panduan nanti yang akan kita hantar ke sekolah pada tahun hadapan. Di sekolah program ini dipantau oleh guru penolong kanan kurikulum dan dibantu oleh guru penolong kanan pentadbiran. Kerana guru penolong kanan kurikulum akan terlibat secara pengoperasian program ini, pengoperasian sebab waktu pokok. Walau bagaimanapun kontennya adalah bahasa Melayu, barulah kita kena minta bantuan dengan rakan sejawat tuan perempuan, iaitu guru penolong kanan pentadbiran untuk sama-sama memantau pelaksanaan program ini di sekolah. Dan untuk tim pemantauan di sekolah, program ini tak akan dipantau oleh JPN dan sebagainya. Dia akan dipantau di peringkat sekolah sahaja. PPD akan terlibat sebagai penyelarasan sahajalah untuk mengeluarkan surat, untuk membuat pemantauan secara berterusan oleh sekolah. Pihak sekolah sendiri buat pemantauan terhadap program ini. Okey, nanti guru penolong kanan pentadbiran boleh meminta bantuan ketua bidang bahasa ataupun ketua panitia bahasa Melayu, sebagai pemantau bersama program ini di peringkat sekolah. Kerana konten adalah bahasa Melayu ya. Jadi kita telah pun semasa modul ini dilaksanakan pada tahun 2000, modul ini dibina pada tahun 2016, terdahulu saya difahamkan bahawa pegawai bahasa Melayu dari sektor akademik telah memang terlibat dalam penghasilan modul ini ya. Jadi intipati modul ini telah dilihat dan approve dan di-approve oleh semua tim akademik bahasa Melayu. Jadi di peringkat sekolah nanti, guru penolong kanan kurikulum terlibat sebagai ketua untuk melaksanakan program ini di semasa kurikulum, dan guru penolong kanan pentadbiran pula akan membantu dari sudut pemantauan bersama-sama dengan ketua bidang bahasa dan ketua panitia bahasa Melayu. Okey. Perkara-perkara ini kita akan masukkan di dalam baris panduan yang akan kita keluarkan pada tahun hadapan ya, pada tahun hadapan. Okey. Saya rasa jelas tentang modul. Okey, nanti bila tuan-tuan dan perempuan dah lihat modul, sama ada modul yang dah hadir di sekolah ini, okey, ataupun modul yang saya berikan dalam bentuk soft copy, okey. Ada tuan-tuan dan perempuan ada yang dah tengok modul dalam bentuk soft copy? Ada saya berikan sekali dalam link tersebut. Okey, nanti boleh tengok, boleh lihat dan kita boleh kalau ada soalan boleh terus bertanyalah tentang link tersebut ya. Okey. Saya rasa itu sahaja untuk perincian modul. Okey, untuk perincian modul ada apa-apa soalan?
untuk perancang modul. Boleh tanya di ruangan chat sekiranya ada apa-apa soalan. Kalau nak bercakap pun silakan. Soft copy diambil di mana? Okay, saya dah berikan di ruangan chat di atas tu. Okay. Soft copy ambil di mana? Okay. Ada di atas tu. Okay, tak apa, saya copy semula. Okay. Dia dah tolong bagi ke? Okay. Okay, ada apa-apa soalan tentang modul? Assalamualaikum Puan. Okay, silakan. Ada nak tanya soalan? Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam, Cik Syarul, silakan. Waalaikumsalam. Saya tanya tentang pemantauan. Adakah pemantauan itu disebutkan dengan laporannya ataupun ada bentuk laporan yang standard dan sebagainya? Okey, untuk pelaporan PIKBM, pelaporan PIKBM, tuan-tuan dan puan-puan, setiap kali perjumpaan unit uniform di mana PIKBM itu berlaku, okey, hanya catatkan saja tajuk aktiviti PIKBM yang tuan-tuan dan puan-puan laksanakan di dalam pelaporan yang sedia ada. Kan setiap kali pelaporan unit uniform tuan-tuan dan puan-puan akan gunakan satu template khusus Ada sekolah yang guna pelaporan yang dimasukkan dalam folder, ada yang gunakan catatan, buku log dan sebagainya. Okey, di dalam pelaporan tersebut setiap kali perjumpaan yang di mana PIKBM itu berlaku, hanya catatkan saja aktiviti yang tuan-tuan dan puan dilaksanakan. Contohnya dalam minggu tersebut PIKBM tajuk dia adalah Chef Cilik. Tulis je lah PIKBM titik bertindih Chef Cilik. Tu je cikgu laksana, maksudnya benda tu telah dilaksanakan lah. Kita tak perlukan pelaporan yang khusus lah untuk itu. Dan yang keduanya, okey, dia sebut pasal pemantauan dia sebut pemantauan. Di dalam modul ini juga kita sebenarnya sudah sediakan juga instrumen pemantauan Memang ada instrumen pemantauan di sini sebagai panduan. Okey, kita ada instrumen di dalam modul ini, instrumen bimbingan dan penilaian keberkesanan PIKBM. Okey, jadi buat masa sekarang kita tak ada buat penetapan berapa kali cikgu kena memantau pelaksanaan PIKBM ini dalam masa setahun. Okey, tetapi kita nyatakan bahawa program ini kita buat pemantauan secara berterusan. Okey, berterusan tu maksudnya berkala. Okey, daripada awal tahun hingga sepanjang tahun. Nanti kalau ada keperluan kita nyatakan kegerapan, kita akan nyatakan kemudian. Okey, jadi instrumen pemantauan ini boleh diambil di dalam modul ini sendiri, tak perlu buat instrumen lain untuk pemantauan tersebut. Jelas Okey, ada soalan lagi? Okey, ada yang tanya ni, catatan PIKBM berdasarkan aktiviti. Ya, begitu Puan Syikin, Atan. Okey, betul begitu nyatakan saja PIKBM dan apa aktiviti yang dilaksanakan. Tak perlulah tulis langkah dan sebagainya sebab cikgu tak perlu copy apa yang ada dalam modul. Sekiranya aktiviti tersebut cikgu ambil dari modul, tak ada masalah. Memang cikgu just tulis tajuk sahaja. Okey, soalan seterusnya. Aktiviti PIKBM boleh diambil video dan disimpan dalam Telegram. Adakah itu satu cadangan? Okay, bagus. Okey, boleh nak diambil video untuk disimpan, tak ada masalah. Okey. Boleh terangkan lebih teliti berkenaan proses pelaksanaan aktiviti. Okey, untuk proses pelaksanaan aktiviti tersebut kita akan terangkan selepas ini. Kita bahagikan kepada 3 lah, iaitu sukan permainan, kelab persatuan dan juga PBB Okey, apa ni soalan ni? Okey, bagaimana dengan aktiviti permainan yang dijalankan di padang? Okey, cikgu tak adalah terus masuk padang kan. Awal-awal tu cikgu ada warm up dan sebagainya. Sebab tu warm up tu pun kita boleh sesuaikan juga dengan aktiviti yang ada. Okey, cikgu boleh lihat di dalam ini. Cikgu akan faham bagaimana nak link aktiviti tersebut untuk murid. Contoh, okey, saya bagi contohlah bola jaring. Bola jaring sebelum cikgu buat sukan permainan sebelum cikgu murid masuk ke padang. Sebenarnya cikgu masuk ke padang, murid berada di dalam bulatan masing-masing. Okey, murid berada di dalam bulatan masing-masing, mereka akan berkumpul dengan kawan-kawan. Okey, mungkin mereka akan buat warm up. Okey, ketika warm up itu sendiri, cikgu boleh membuat PIKBM dengan melatih murid menggunakan bahasa yang sesuai.
Okey, contohnya bila nak warm up dia ada gerakan-gerakan tertentu. Okey, cikgu boleh gunakan ayat yang sesuai. Contohnya, okey, kita mulakan dari bahagian kepala. Instead of, cikgu boleh cakap, okey, kepala dulu. Itu bukan bahasa yang bertata susila. Okey, kalau cikgu memberi arahan mengikut bahasa yang betul, kita boleh, okey, kita mulakan sesi pemanasan badan ini dari kepala. Okey, itu pun ayat yang bertata susila. Itu pun PIKBM telah pun berlaku. Okay, right. Okay, Puan Nazira, terima kasih kerana tolong beri balik link Google Drive. Boleh tengok kat dalam tu ada soft copy modul juga. Okay, pelaksanaan PIKBM bermula pada tahun 2021. Okay, 2021 bukan bulan ini Puan, bukan. Pada tahun 2021. Okay, tunggu surat siaran. Okay, putus-putus ke suara saya? Okay, tunggu surat siaran dan baru program itu siaran. Okey, oleh kerana itu kita buat pendaftaran pada tahun ini untuk memastikan pihak sekolah, guru-guru dan kurikulum tahu akan program inilah, dan selebihnya kita akan perincikan di dalam baris panduan pada tahun hadapan. Okey. Ada soalan lagi? Betul-betul saya lain dikit sikit ya. Okey. Modul PKBM dia ada satu edisi saja. Ini saja modulnya. Okey. Ada soalan lagi tentang modul sebelum kita teruskan? Tak ada Okey. Okay, Pontas. Back to you. Okey, baik, nampaknya moderator kita pun dah terkeluar. Macam-macam kes hari ni. Okey, tak apa, saya teruskan. Okey. Okey, akhirnya nampaknya saya yang present semua slot. Okey. Okey. Okey, banyak betul dugaan kita pada hari ini. Okey. Untuk peringkat awal pelaksanaan PKBM untuk semua sekolah atau sekolah yang diberi taklimat tak. Kita total request dan pelaksanaan PKBM adalah menyeluruh pada tahun 2021. Tunggu surat siaran pada tahun 2021. Dilaksanakan di semua sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia, sekolah menengah, sekolah rendah, murid peralihan semua terlibat. Okey. Dan untuk kali ini siapa tu? Puan sapu semua surat. Ya, saya sapu semua hari ni. Puan akan seperti ceramah kita pun memang dah tak tahu dia punya connection apa masalah Okey. Untuk tahun untuk sekolah-sekolah yang terlibat dengan PKBM yang ditanya ni, okey, semua sekolah akan terlibat dengan PKBM ini. Okey. Dan lupa dah nak cakap apa tadi. Pelaksanaan PKBM. Okey. Semua sekolah akan terlibat dan JPK kita yang hadir di dalam bengkel di dalam bengkel, sebab itulah kita panggil PPD kan. Okey, bila kita panggil di sini ada PPD, cuba high sikit siapa pegawai PPD ada kat sini. Okey, pegawai PPD berperanan, nanti kita akan melalui JPN negeri lah, tuan-tuan dan puan-puan, akan perlu membuat pendaftaran semula program ini kepada sekolah-sekolah di bawah cikgu lah. Okey, contohnya macam PPD Akulai contohnya. Okey, perlu membuat pendaftaran semula program ini kepada JPK yang berada di bawah PPD tersebut. Tetapi jangan risau, penjelasan tersebut akan dibuat oleh pihak JPN dan PPD. Saya akan maklumkan kemudian Okey, sekiranya ada peruntukan pada tahun 2021, mana nak tahu kan, okey, EPRD nak turunkan peruntukan, PADU nak turunkan peruntukan pada kita boleh laksanakan program tersebut secara bersemuka pada tahun 2021. Okey? Alright, tu ada yang high, ini mesti PPD okey? Okey, tingkatan 6 terlibat tidak? Tingkatan 6 tak terlibat sampai tingkatan 5 sajalah. Okey? Alright, saya teruskan dengan slot. Okey, moderator kita pun telah terkeluar nampaknya. Line hari ini tidak menyebelahi kita. Okey, saya teruskan dengan slot kelab dan persatuan Okey, saya akan bagi dia sebenarnya perlu laksanakan 3 sekali. PDB, kelab persatuan dan juga sukan dan permainan. Saya bagi contoh kelab dan persatuan bagaimana program ini perlu dilaksanakan Okey. Alright, okey. Okey, boleh nampak skrin yang saya share? Okey, boleh nampak? Boleh, okey. Alright. Untuk kelab dan persatuan cara kita nak
laksanakannya. Okey, ini adalah contoh-contoh tajuk lah untuk kelab persatuan yang ada. Okey. Okey, contoh program jualan langsung Okey, ini antara ada contohnya. Okey. Jualan langsung maksudnya jualan langsung ni tajuknya ada di dalam modulnya, artinya jualan pintu ke pintu, jualan pesanan pos atau jualan terus kepada pengguna. Okey. Okey, untuk sekolah menengah jualan langsung ini pengertiannya. Okey. Okey, maksudnya guru ni memberi maklumat awal. Okey, guru ni memberi penerangan apa itu jualan langsung. Dan ini adalah langkah-langkahnya. Aktiviti dijalankan secara berkumpulan. Okey, setiap kumpulan berbincang untuk memilih barang yang hendak dijual. Ahli kumpulan menjana idea cara untuk mempromosi barang yang mereka telah pilih. Ini apa yang cikgu perlu laksanakan pada hari tersebut. Okey, jadi aktiviti ini adalah berkumpulan. Okey, ini adalah fasa pra-co-curriculum. Pra-co-co ni maksudnya cikgu merancang dulu. Okey? Cikgu merancang dulu program ini. Aktiviti untuk jualan langsung ni apa cikgu nak buat. So, ini adalah perancangan cikgu ya. Okey. Alright. Okey. Promosi secara lisan dan penampilan aksi mestilah kreatif dan dapat mempengaruhi pelanggan. Biasalah kan orang buat direct selling ni mestilah promosi dia secara lisan dan kreatif. Jurujual berkebolehan menjawab soalan kumpulan lain tentang produk yang dijual. Bahasa mestilah santun, bertata susila, berhemah dan dalam suasana yang terkawal. Okey, ini adalah cara-caranya untuk membuat program tersebut. Okey. Okey, boleh baca di sini. Okey. Objektif, langkah operasi, bahan dan catatan ni semua adalah terkandung di dalam modul ini sendiri Okey. Okey, langkah operasi dan catatan ni agak-agak dalam dalam pra-koko ke co-curriculum? Siapa boleh jawab? Kalau yang dengar saya terangkan tadi lah. Objektif, langkah operasi, bahan dan catatan ni terkandung di dalam segmen yang mana? Dia ada 3 kolom Dia ada 3 kolom di dalam modul ini. Okey, dalam modul ada 3 kolom. Okey, tapi objektif, langkah operasi dan catatan. Okey. Jawapannya ya dalam co-curriculum, betul. Puan? Okey, dalam co-curriculum Ada yang jawab tu MSB apa tu? Okey, dia jawab betul co-curriculum, terkandung di dalam co-curriculum. Cik Nurizan pun dia jawab dengan betul, terkandung di dalam co-curriculum Okey. Co-curriculum maksudnya semasa pelaksanaan tersebut Okey. Okey, objektif. Okey, objektif sekolah rendah dan sekolah menengah tentulah berbeza Okey, terima kasih Cik Anwar menjawab. Okey, curriculum. Alright, okey. Ini adalah langkah operasinya semasa permainan ini berlangsung lah, masa-masa aktiviti ini berlangsung. Boleh baca di sini. Guru menerangkan, setiap kumpulan memilih barang, produk yang hendak dijual. Okey. Dia menerangkan, dia promote barang dia menerangkan kelebihan barang tersebut macam kat go shop tu. Okey, cikgu lihat kreativiti murid di situ Okey. Okey, murid melakonkan dan sebagainya lah. Okey, aktiviti ini kita hanya sisipkan 10 minit sahaja. Okey, 10 minit saja. Jadi tak perlulah kalau ada murid ada 30 orang, tak perlulah setiap murid tu membuat lakonan. Okey, cikgu hanya tunjuk satu, minta murid buat di sana dalam kumpulan, tapi demonya tu cikgu minta hanya 1 atau 2 kumpulan yang mana yang sempat lah asalkan murid at least rather than mereka tak dapat apa-apa pada hari tersebut, at least ada murid yang at least mereka dapat melakonkan, dan murid lain pun boleh dapat maklumat dari segi itu. Yang penting kreativiti murid itu dan bahasa yang digunakan. Ingat fokusnya bukannya outcome kita tu semua murid tu akan dapat demonstrate aktiviti ni. Tidak. Outcome kita adalah murid faham bahawa untuk mempromosikan produk mereka, okey, Waima untuk berniaga sekalipun, ayat yang digunakan mestilah bertata susila. Okey? Alright. Okey, kita masuk ke pasca co-curriculum pula. Okey, tadi jelas Tadi saya dah terangkan pre macam mana, masa fokus, masa ketika yang langkah operasi dan objektif tu, okey, adalah penting untuk guru itu membahagikan masa dengan bijak lah okey, untuk memastikan murid dapat merasai aktiviti, sebab masanya sangat singkat 10 minit itu singkat. Okey, dan kita tak nak efek
masa-masa pokok yang lain ya. Okey. So di sini kita masuk ke pasca. Alright. Okey, ini adalah cadangan pasca co-curriculum Aktiviti harian perhimpunan rasmi, pimpinan bulanan co-curriculum. Okey, maksudnya murid ini menggunakan ayat tersebut dengan betul. Okey, di dalam aktiviti yang sesuai contohnya dia nak beratur kat kantin, dia masih gunakan ayat yang bertata susila. At least dia bawa ayat yang dia belajar di dalam co-curriculum ini semasa dia buat demonstrasi jualan langsung apabila dia nak membeli makanan di kantin. Okey, ataupun kawan dia nak minta tolong dia beli barang di kedai. Amir, saya nak beli drawing block tapi saya nak beli kertas lukisan tapi di kedai di rumah saya tak ada. Okey, jadi boleh tak awak bantu saya? Kedai di rumah saya ada drawing block. Drawing block tu harganya murah tetapi berkualiti. Okey, rather than mereka bercakap dalam bahasa pasar yang tidak bertata susila. Okey, ini adalah pasca co-curriculum. Okey, sejak saya jawab tentang persatuan bahasa-bahasa lain ya. Okey. Okey. Right. Okay, ini adalah cadangan-cadangan pasca co-curriculum lah, bagaimana kita nak bantu murid dalam aktiviti harian mereka, pembelajaran rasmi sekolah, okay, sukan dan permainan, PBB, okay, contohnya. Okay, kita lihat video, kalau boleh dimainkan saya cuba ya. Okay, nampaknya tak boleh di sini, tidak apa. Video ni cikgu boleh tengok di dalam di dalam Google Drive tersebut, saya ada muatkan video tu juga ya. Okey, bahan dan catatan. Okey. Ni bahan, okey barang, okey bahan catatan ni biasanya macam bahan-bahan yang cikgu gunalah di dalam program aktiviti tersebut. Tapi cikgu tak perlu risau tentang catatan-catatan ni sebab semula berada di dalam modul ini. Okey? Cikgu tak perlu risau bahan ni nak kena tulis apa semua. Cikgu kena perlu yang tugas cikgu adalah membuat perancangan program ini, bagaimana program ini berlaku. Okey, mengikut modul lah. Kalau nak ubah pun boleh, tak ada masalah. Dan hanya catatkan di dalam laporan perjumpaan co-curriculum, catatkan tajuk sahaja ya. Okey. Okey, ni cikgu boleh baca sendirilah di dalam nota yang saya beri. Aktiviti yang dirancang ini sebagai garis panduan saja. Boleh diubah sesuai mengikut keperluan dan kesesuaian, tetapi perlu selarilah dengan objektif aktiviti tersebut ya. Sebab objektif kita tentulah kita nak murid tu menggunakan bahasa yang bertata susila, tak kisah dekat Padang ke, dia dalam uniform Puteri Islam ke. Okey. Okey, saya jawab balik soalan tadi ya. Okey. Soalan tentara perempuan, ada yang tanya bagaimana pula tentang persatuan bahasa Inggeris ya, persatuan bahasa Inggeris, okey, persatuan bahasa Tamil dan sebagainya. Okey, kerana program ini ada implikasi dasar. Okey, jadi wajib dilaksanakan, tak kira lah pada waktu itu di Padang ke, program bahasa Tamil ke, perlu laksanakan juga untuk 10 minit. Okey, tapi macam saya kata tadi, kalau bahasa Inggeris itu ialah, kalau bahasa Inggeris tentulah programnya laksanakan dalam bahasa Inggeris, jadi benda ini tidak boleh diintegratekan. Okey, jadi terpaksa buat secara berasingan. Tapi mungkin tema program pada hari tersebut dan juga tema aktiviti di AKBN pun lebih kurang kita boleh jalinkan sama. Okey, bahasa Tamil pun kena buat 10 minit awal ataupun tengah ataupun akhir, ikut kesesuaian lah. Okey, kalau cikgu rasa aktiviti tersebut memerlukan murid untuk datang dan terus engage dengan program aktiviti persatuan tersebut, okey, cikgu boleh buat pada waktu akhir. Okey, yang kita nyatakan 10 minit ini tidak semestinya 10 minit pertama, okey, tidak mestinya 10 minit akhir. Okey, asalkan 10 minit tak kisah berada di mana-mana pun. Tetapi yang saya cadangkan pada cikgu-cikgu dan bengkel-bengkel yang sebelum ini kita cadangkan bahawa okey, program ini PKBN ini kita hanya integratekan saja, kita integrasikan saja dalam aktiviti utama. Okey, contoh persatuan sains contohnya, dia tak perlu nyatakan pada murid, okey murid-murid semua, untuk aktiviti persatuan sains pada hari ini cikgu nak buat PKBN selama 10 minit, kita tak perlu nyatakan begitu. Okey, kita hanya integrasikan saja aktiviti tersebut di dalam aktiviti utama. Okey, macam saya bagi contoh mesyuarat agung siapa yang tak dengar tadi untuk contohnya persatuan sains dan matematik sekolah, untuk perjumpaan mingguan pertama nak buat mesyuarat agung. Bagaimana PKBN nak berlangsung semasa mesyuarat agung? Okey, ambil contoh modul tajuk yang bertajuk tajuk dalam modul ni tak kenal maka tak cinta. Di situ dia ajar murid bagaimana untuk mengenalkan diri dengan kreatif. Okey, itu pun PKBN sudah berlaku. Tak perlu cikgu nak masuk dalam cikgu punya
berjumpaan dan nyatakan kepada murid, okey, sebelum kita mula aktiviti utama, kita start dulu PKPM selama 10 minit tidak. Okey, tidak perlu dinyatakan secara eksplisit kepada murid-murid tersebut. Cikgu boleh laksanakan integrate sahaja dalam aktiviti utama. Okey, Puan Basanta, BM digunakan dalam semua aktiviti co-curriculum selama 10 minit setiap perjumpaan. Ya, betul Puan. Betul, selama 10 minit. Okey? Ya, Kesatuan BM, Kesatuan Bahasa Tanah saya dah jawab tadi. Okey. Okey, Puan Syikin, terima kasih. Guru beri arahan yang jelas dan bertata sulat dalam bahasa Melayu pada awal perjumpaan pun dah melibatkan PIKBM. Betul ya Puan Syikin, tetapi ingatnya output kita bukan guru output kita adalah murid. Jadi yang perlu laksanakan yang perlu laksanakan the talking, students who do the talking, not the teacher. Okey, sekiranya guru beri arahan macam kata Puan Syikin tu, okey, guru beri arahan dan murid mesti ada outputnya. Okey, bagaimana murid tu nak adapt, okey, nak ambil bahasa bertata susila tu supaya dia boleh aplikasi dalam kehidupan seharian dia. Okey, guru beri arahan bagus, tapi mesti ada aktiviti untuk murid. Okey, jelas ya? Okey, terima kasih atas cadangan-cadangan. Alright, okey, saya rasa okey ni, boleh tak kita gunakan tajuk aktiviti selain daripada, ya boleh. Tajuk-tajuk di dalam modul ini hanyalah satu orang kata cadangan saja. Okey, cadangan saja. Sekiranya cikgu ada tajuk-tajuk yang orang kata lebih maksudnya boleh ubah suai apa yang sedia ada dalam ini, tak ada masalah. Cikgu boleh laksanakan. Okey, boleh ubah suai ikut kesesuaian tuan-tuan dan puan-puan lah ya. Okey. Ada soalan lagi? Okey. Saya tidak akan teruskan untuk sukan dan permainan dan juga PBB sebab saya rasa benda yang sama. Okay, benda yang sama tuan-tuan dan puan boleh baca di dalam bahan-bahan yang telah saya beri. Okey. Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh bertanyakan soalan. Okey, janji ada aktiviti BM dia. Ya, janji ada aktiviti BM. Tapi tuan-tuan dan puan perlu lihat juga apa kandungan modul ni. Okey, kandungan modul sebagai cadangan. Okey, sebagai cadangan kita kena fikir output kita, objektif kita adalah murid itu sendiri. Okey, aktiviti BM dan murid itu kena bercakap. Tak boleh lah aktiviti BM bagi kertas dekat murid kena binayat. Itu bukan program PIKBM. Program PIKBM adalah output lisan oleh murid. Murid kena bercakap verbal dalam aktiviti tersebut. Ya. Betul? Verbal? Okey. Ya, memang janji ada aktiviti BM tu ya betul, tapi mesti ada murid produce something lah which is verbal. Okay? Alright. Ada tuan-tuan dan puan yang tak belum lagi boy, 10 minit cukup ke? Kejap jawab Okay. Ada yang belum lagi key in kehadiran dalam SPL KPM, mohon tuan-tuan dan puan key in kehadiran tuan-tuan dan puan dalam SPL KPM. Okey, terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan. 10 minit cukup. Okey, sebab apa? Kita macam saya nyatakan tadi, kalau kita lihat program itu sebagai satu program berasingan, sebagai satu aktiviti berasingan, memang kita rasa tak cukup. Okey, tapi kita ingat co-curriculum ini dia ada aim dia. Aim dia adalah aktiviti utama cikgu. Contoh, pengakap hari tu nak pasang kemah. Takkan nak buat PIKBM sampai 2 jam? Tak boleh. Okey, jadi dalam nak pasang kemah, dalam nak pasang kemah, kita tak perlulah pengakap dah semangat dah bawa bahan nak pasang kemah apa semua. Lepas tu kita pula sebelum pasang kemah kita buat PIKBM 10 minit. Apa perasaan murid? Mesti dah down kan. Kalau kita orang dewasa pun kan, kita dah semangat dah ni. Semangat dah nak beli tudung dekat area ni dah masuk. Lepas tu depan area ni tu pula, area ni tu sebelum masuk, tuan-tuan rumah orang tengok survey, apa perasaan orang yang nak masuk membeli tudung area ni. Contoh saya bagi. Okey, begitu juga murid. Kita jangan down kan semangat dia. Bila dia dah datang semangat nak pasang kemah, kita tak payah sebut masa PIKBM. Kita hanya jalankan terus aktiviti PIKBM secara mereka pun tak sedar. Okey, saya bagi sebagai contoh, boleh ambil. Okey, sebelum pasang kemah, kita boleh buat aktiviti bisik-bisik sayang. Sebagai contoh ada dalam modul, sekolah menengah ada, sekolah rendah pun ada. Bisik-bisik sayang. Okey, sebelum kamu semua nak pasang kemah, cikgu ada satu permainan yang kita nak buat sama-sama. Okey, bila kita enjoy buat permainan ni, nanti baru kita akan mula pasang kemah. Jadi cikgu malah permainan bisik-bisik sayang yang menggunakan ayat-ayat yang berkaitan dengan aktiviti memasang kemah tu. Sebagai contoh, cikgu buat layat. Untuk memasang kemah, kita mesti bekerjasama dengan semua rakan sepasukan.
Contoh, jadi mereka pun buatlah aktiviti bisik-bisik sayang sampailah dan mereka akan enjoy. Dan secara tidak langsung, okay, aktiviti tersebut sebenarnya merupakan satu set induksi yang set induksi yang orang saya kira enjoyable untuk murid itu. Okay, rather than cikgu mengatakan, okay, kita nak buat PKBM 10 minit, cikgu pegang modul. Okay, langkah pertama, tak perlu dalam satu jadi kita cuba untuk ambil PKBM ni sebagai satu orang kata wadah lah, sebagai satu cara untuk nak eras budak punya interest sebelum kita mulakan aktiviti utama. Okay? Jelas bagus ni, penggabung jalinan BM dan Kopu dengan bertata susila. Okay, bagus. Baguslah orang-orang selatan ni. Okay? Dari komen-komen yang saya terima dekat sini, saya lihat nampaknya peserta-peserta pada hari ini sangat memahamilah penerangan yang diberikan dan feedback-feedbacknya positif. Terima kasih banyak. Okay. Orang Johor memang hebat. Orang Negeri Sembilan pun hebat, orang Melaka pun hebat. Ada orang Melaka kat sini? Hai sikit orang Melaka kat sini ada? Hai, okey. Terima kasih. Orang Negeri Sembilan ada? Orang Negeri Sembilan? Ada kat sini? Okey. Terima kasih tuan-tuan perempuan. Jadi, jangan risau kepada yang tak dapat join pada hari ini. Okey, mungkin ada kesilapan dari sudut teknikal, ramai yang tak boleh join. Okey, saya mohon maaf dan bagi pihak bahagian sukan kultur dan kesenian. Okey, apa pun kita yang tak dapat join hari ini, kita tak mampu nak buat semula untuk guru-guru yang tak dapat join, walau bagaimanapun. Okey, kita akan keluar dengan garis panduan pada tahun hadapan. Okey, jadi untuk yang tak clear, boleh rujuk pada garis panduan. Buat masa sekarang ini, SKK sedang mengangkat garis panduan tersebut ke mesyuarat profesional Kementerian Pendidikan Malaysia yang akan diluluskan oleh Datuk Dr. Habibah untuk pengarah pelajaran sebelum kita keluarkan garis panduan tersebut. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Moderator kita dah tak ada Tak ada dah Puan Tas tak ada? Okey, saya lah moderator, saya lah penceramah hari ni. Okey. Bolehkah topik diulang berturut-turut? Boleh cikgu. Boleh. Topik boleh diulang berturut-turut, tak ada masalah. Contohnya tadi kan macam saya bagi contoh bisik-bisik sayang. Okey, bisik-bisik sayang kalau cikgu buat 10 kali pun cikgu tak guna ayat yang sama. Betul cikgu tak guna ayat yang sama, cikgu akan guna ayat yang berbeza. Okey? Alright. Okey. Ini pencerahan. Apa jawatan Puan Ili Nadia di JPN Johor? Tak, saya di bahagian sukan, kurikulum dan kesenian. Okey, penolong pengarah bahagian sukan, kurikulum dan kesenian. Kementerian Pendidikan Malaysia, bukan di JPN Johor ya. Okey. Perlu catatan impak? Tak perlu tak perlu catatkan impak. Kalau nak catat boleh, tak ada masalah, tapi sebab kita Kementerian Pendidikan Malaysia amat mengambil cakna bahawa akan beban tugas guru, jadi dengan itu kita hanya bersetuju untuk meminta guru mencatatkan aktiviti yang dilaksanakan saja. Tapi kalau sekolah nak catatkan impak, nak buat kawalan dalaman JPK Pofo, tuan-tuan perempuan nak cikgu catatkan impak supaya cikgu dapat lihat keberkesanan, tak ada masalah. Mesti buat ke program ni, mesti buat program ini setelah dapat surat siaran. Sekarang tak perlu buat lagi, tunggu surat siaran dan juga garis panduan kita akan keluarkan bersekali pada tahun hadapan untuk pelaksanaan tahun 2021. Okey, sekolah yang dah mula buat adalah sekolah-sekolah rintis untuk makluman tuan-tuan perempuan. Program ini pada tahun 2016 modul dihasilkan dan dia mula rintis tahun 2017 dan 2018. Okey, pada ketika itu ada sekolah yang dah buat kerana mereka ada laksanakan rintis. Okey, walau bagaimanapun, tiada surat siaran dikeluarkan Okey, tiada surat siaran dikeluarkan untuk pelaksanaan program. Memang tak ada pada ketika itu. Hanya ada surat untuk pelaksanaan rintis. Okey, jadi sekolah-sekolah yang dah buat, okey, bagus, terima kasih. Boleh pun, tak ada masalah, boleh teruskan walaupun bukan arahan untuk melaksanakan lagi. Kita laksanakan pada tahun hadapan, tapi kalau dah buat apa boleh teruskan. Okey, tak ada masalah. Okey, hebat cikgu yang dah buat. Maksudnya penerangan saya ni bukanlah satu perkara yang baru. Okey, apa perlu ditulis dalam sisi aktiviti? Tulis tajuk je cikgu. Okey, tulis tajuk saja di dalam sisi aktiviti, di dalam pelaporan. Okey, tak ada pelaporan baru, kita guna pelaporan yang sedia ada saja. Okey. Okey,
Bagaimana pelaksanaan di pasca COVID? Okey, sekarang ni kita dah BSKK bahagian kami dah keluarkan garis panduan pelaksanaan aktiviti sukan dan kurikulum. Sudah boleh laksanakan seperti biasa, hanya observe SOP yang diberi. Okey, boleh laksanakan macam biasa, perjumpaan. Okey, pasca COVID macam tu juga, macam mana garis panduan itu. Okey, yang mana cikgu perlu penjarakan, perlulah penjarakan. Contohnya macam bisik-bisik sayang. Okey kan, kalau bisik-bisik sayang tak boleh nak bisik kan, sebab perlu penjarakan dan tak payah bisik. Okey, buat masa yang tak sesuai ni, buat aktiviti yang tak perlu bersentuhan. Okey, jelas Cik Muhammad Hazli? Okey, ada soalan lagi? Okey, saya akan berikan nombor telefon saya sebagai pegawai meja PIKBM. Tak boleh bisik jerit, kalau macam tu tukar tajuk, tak boleh bisik-bisik sayang lain sayang tak boleh bisik. Okey, saya akan berikan nombor telefon saya sebagai pegawai meja. Apa-apa boleh terus, tak ada masalah, boleh terus hubungi saya sekiranya ada pertanyaan contohnya saya rasa sekarang tak ada pertanyaan lagi lah sebab tak perlu laksanakan. Okey, mungkin pada tahun depan bila kita keluar garis panduan dan surat edaran, mungkin pada ketika itu ada pertanyaan, boleh terus hubungi saya, tak ada masalah. Okey, saya tuliskan nombor telefon saya di ruangan chat Okey. PKBM dilaksanakan secara tak langsung dan bersopan. Okey, betul. Okey. Okey. Selain itu, ada apa-apa soalan lagi? Okey, ada pegawai, sebelum kita tutup kan, ada pegawai mungkin wakil dari Negeri Sembilan, seorang pegawai Johor dan Melaka, boleh bagi feedback ke kepada saya atau ada apa-apa soalan? Mungkin saya nak dengar suara Pak saya cakap dari tadi kan. Jadi mungkin ada nak cakap pegawai wakil PPD ke JPN, mungkin tak ada di sini, PPD ataupun JPK Kokol, wakil daripada satu negeri tu nak cakap. Silakan. Silakan. Okey, Encik Fauzi, wakil PPD Muar. Okey, silakan Encik Fauzi. Kita nak dengar suara orang Muar pula. Silakan, siapa nak cakap? Boleh unmute mic masing-masing. Kita 8872 Silakan. SB Prakash, wakil JPK Kopo Pasir Gudang. Ya, selamat pagi Puan Lily. Ya, Terima selamat kasih dan juga semua pegawai PPD dan juga mana-mana pegawai je lah, seterusnya rakan-rakan saya JPK yang menyertai kursus ini pada hari ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada KBM kerana mengadakan program sebegini. Tapi nak buat apa lain kita macam tu. Itu semua satu cabaran lah yang kita harus lalui. Okey, di bawah ni PPD Pasir Gudang ni saya rasa GPK saya sekolah rendah ni saya seorang je join sebab rakan-rakan 3 orang tu dapat join sebab dalam ni people-nya 100 orang je limit. Tak tahu lah mengapa. Satu. Kedua, yang penjelasan yang diberikan oleh Puan Lily tu cukup jelas walaupun sepatutnya ikut slot ni setiap slot ni dia akan diteruskan oleh pegawai yang berlainan. Rasa pening juga kalau ramai bercakap banyak benda kan. Kalau sekarang Puan Lily cakap tu secara yang jusnya dapatlah jelas dan faham dan sebagainya. So harap-harap kami ni tahun ni kami anggapkan sebagai prah ni. So dalam COVID ni kita adakan pelaksanaan PIKBM ni dan tahun depan 2021 tu kita akan berjaya laksanakanlah aktiviti ni. Terima kasih Puan. Itu je. Okey. Terima kasih Cik. Apa tadi? Prakash ke? Ya, Prakash. Saya Prakash. Okey. Puan Lily kata nak bagi nombor telefon je sekejap. Nak bagi ni. Okey. Ni. Okey, saya akan merajuk. Sabar, Bu nak bagi. Okey, itu nama saya, jawatan saya, nombor telefon meja, nombor telefon bimbit,
dan juga email saya. Ada apa-apa persoalan, ada apa-apa perlu bantuan dari Kementerian Pendidikan untuk program ini, boleh terus hubungi saya. Okay, setakat ini hanya ada seorang saja program di sini. Okay, boleh copy nombor telefon saya. Okay, itu yang Cik Prakosh tadi daripada Johor Okay, ada dah seorang wakil Johor Okay, mungkin dari Negeri Sembilan seorang? Ada wakil daripada Negeri Sembilan? Silakan. Saya nak dengar seorang logoi. Okey, upload satu contoh pelaksanaan oleh sekolah rintis. Okey, Cik Muhammad Hazli, di dalam Google Drive yang saya telah beri tu ada video. Ada video pelaksanaan Ada video pelaksanaan. Saya cuba mainkan kat sini tapi ada masalah teknikal tak boleh. Okey, jadi tuan-tuan rumah boleh go to the link. Kat situ ada contoh pelaksanaan yang telah dilaksanakan oleh sekolah-sekolah Okay. Okay, ada wakil dari Negeri Sembilan, kalau tak ada ke Melaka? Wakil orang Melaka? Ada? Wakil dari pegawai dari Melaka ataupun GPK Koko. Ramai ni 100 orang. Takkan tak ada wakil dari Melaka, kita nak tengok juga feedback orang Melaka. Minta balik nombor handphone internet saya putus. Okey, sekejap saya copy balik. Okey. Okey, tak sudi orang Melaka, orang Negeri Sembilan tak sudi ke nak bercakap hari ni? Okey, sekiranya ada apa-apa yang tak jelas ada apa-apa yang tak jelas, ada persoalan boleh hubungi saya kemudian. Okey, digest dulu. Okey, digest dulu apa link yang saya beri. Okey, digest dulu dan kita lihat apa yang kita dapat bantulah dari segi tu. Okey, saya kekurangan teknikal di sini. Okey, mana-mana tuan-tuan perempuan boleh screenshot semua saya minta sekarang semua on video. Kita akan ambil gambar ramai-ramai. Okey, tapi saya tak ada saya kat sini saya tak boleh dapatkan Google Meet review. Ada pegawai yang boleh bantu ataupun ada guru yang boleh bantu? Okey, kita on video, semua orang on video dan kita minta seorang pun Puan Rozila boleh ke bantu? Puan Rozila boleh bantu ke Puan dia aktif kat sini ni? Okey, Puan Kamsina, terima kasih undur diri kat dia Family Clinic. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Kalau boleh stay dulu, kita ambil gambar beramai-ramai dulu. Okey. Okey. Puan Rozila boleh bantu ke ambil gambar saya rasa pegawai tak adalah dekat sini pegawai form ke? Sudah, mau keluar. Jadi saya nak dapatkan Google Meet Okey. Ready? Ya. Silakan. Siapa? Okey, boleh kenalkan diri. Saya wakil Negeri Sembilan Okey, silakan tuan. Daripada saya Cikgu Abdul Rahim daripada nama saya Abdul Rahim bin Lamin JBK SK Mantin wakil Negeri Sembilan. Terima kasih. Saya masih baru lagi benda ni, masih kabur lagi. Jadi ingat lepas ni rasa bantuan lah. Apa ni, saya rasa itu saja. Terima kasih. Okey. Okey, saja. Short and sweet sekali. Okey. Okey, Melaka. Cepat, Melaka last. Ada wakil Melaka? Silakan, ada wakil guru-guru daripada Melaka? Hello, Puan Lily. Ya, Hello, silakan. Puan Lily. Ya, saya. Ya, tuan. Silakan. Ya. Ya, saya duduk Melaka, Awal Negeri Sembilan. Saya Muhammad Nazri Mazuddin. Okey, silakan. Jadi soalan kita memberatkan kita punya bahasa Melayu lah. Tak sebelum ni kalau saya pun bantu pension lah tahun ni sebagai kompul kan. Saya tengok semua ni dia ambil selewa. Jadi bila laksanakan tahun depan cara formaliti, jadi saya rasa menggembirakan lah supaya bahasa-bahasaan kita dapat dimartabatkan lagi lah. Itu saja. Daripada Puan Lidi juga ucapkan tahniah lah kalau dapat menyampaikan dengan lebih jelas sekali. Sekali terima kasih. Assalamualaikum.
Puan Lily, mic off. Oh, sorry, cakap seorang punya. Okey, terima kasih Tuan yang memberi feedback tadi. Terima kasih. Okey, right. Tuan-tuan perempuan yang boleh ambil grid view, boleh ambil grid view ya. Lepas tu boleh PM saya selepas ini untuk dokumentasi. Okey. Okey. Right, saya rasa itu saja untuk hari ini. Okey. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon jutaan ampun dan maaf ya tuan-tuan dan puan atas sebarang kekurangan semasa program ini. Saya tahu banyak kekurangan, banyak masalah teknikal dan saya harap dan saya mengambil pengajaran daripada program pada hari ini untuk bengkel zon-zon yang akan datang. Okey, diharapkan semoga kita di pihak BSKK sendiri kami akan menambah baiklah program ini pada masa-masa yang akan datang. Dan adik Puan Melaka, terima kasih. Okey, Puan Nurihan. Okey, Puan Nuzila, terima kasih hantar gambar dan video kepada saya. Okey, saya ucapkan selamat berjaya melaksanakan program pada tahun hadapan dan mendoakan juga kemudahan dari pihak BSKK lah, pihak saya sendiri untuk mengeluarkan surat edaran agar dapat membantu tuan-tuan dan puan melaksanakan program ini dengan cemerlang pada masa yang akan datang. Okay, terima kasih orang Melaka, orang Johor, orang Negeri Sembilan. Ada umur kita akan jumpa lagi secara bersemuka. Sekiranya ada peruntukan kita akan turun ke setiap zon insyaAllah pada tahun hadapan. Okey, Puan Tas. Puan Tas sudah kembali masuk. Okey. Okey, Puan Tas nak buat ucapan penutup ke? Silakan Puan Tas. Minta maaf lah rakan-rakan semua, baru dah dapat masuk balik semula. Walaupun slot ni dah nak habis, cuma apa yang saya harapkan, apa yang kita harapkan semua sebagai wakil daripada rakan-rakan penggerak koko di negeri dan daerah masing-masing, InsyaAllah melalui penataraan yang telah diusulkan oleh pihak KPM ini, kita mengucapkan ribuan terima kasih. Persentage yang kita dapat makhluk-makhluk tak dapat 100%, namun dalam usaha Puan Lily tu memberikan soft copy kepada semua dan apa pemahaman yang sangat penting kepada pelaksanaan IKBM ini ialah supaya kita mestikan pelaksanaan dia adalah sisipan. Itu yang paling penting kita faham, sisipan, dan masih lagi pada tajuk-tajuk yang kita laksanakan itu dilaksanakan seperti biasa. Jadi guru penolong kanan ini merupakan salah satu penggerak akar umbi di sekolah dan perlu memberi pemahaman sepenuhnya kepada guru-guru di sekolah, dan diharap kita memberikan satu input dan juga maklumat yang kita dapat ini kepada guru-guru kita dengan amat jelas. Ya. Usaha kita untuk mengangkat IKBM ini adalah kita nak di peringkat akar umbi. Jadi guru-guru penolong kanan inilah yang akan memberikan input-input tersebut kepada guru-guru. Diharap kita semua dapat melaksanakan dengan yang terbaik, dan terima kasih kepada Puan Lily daripada KPM memberikan usaha ini kepada Zul. Kita boleh buat tapi oleh kerana kita kekangan dari segi kewangan kita, jadi apa yang telah diberikan oleh Puan Lily tadi daripada bahan-bahan soft copy tu harap-harap semua dapat manfaatkan sepenuhnya, dan boleh berhubung dengan pihak Jabatan Pendidikan masing-masing untuk lebih jelas lagi. Dan semoga program ini dapat memberi ilmu dan disebarluaskan kepada rakan pendidik. Itu saja Puan Lily. Kita rasanya sampai sini saja, dan boleh live Puan Lily lepas ni Puan Lily. Okey, Puan Lily, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih semua. Okey, dalam SQL KPM jangan lupa isi link tersebut. Okey, lepas tu saya akan jana sijil di situ juga untuk penyertaan bengkel pada hari ini. Terima kasih banyak semua. Okay, terima kasih Mentang. Assalamualaikum. Okay, bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera.